Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Alhamdulillah, dalam siri video penjelasan saya ke atas buku saya, Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita masih lagi membicarakan adab-adab berzikir. Jika sebelum ini kita telah pelajari adab-adab berzikir daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kini ayuh kita analisa dalil-dalil yang lazim digunakan oleh mereka yang lazim berzikir secara berjemaah. Maksud zikir berjemaah adalah ia dilakukan beramai-ramai dengan bacaan yang serentak, yang ini unison, dan dengan suara yang kuat. Bahkan mungkin juga sambil menggoyang-goyangkan badan secara serentak juga. Secara umumnya, mereka yang lazim zikir berjemaah membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, lalu terus membuat kesimpulan bahawa dianjurkan berzikir dengan apa jua cara, lafaz atau bilangan. Padahal ayat-ayat dan hadis-hadis yang umum itu hendaklah difahami di bawah naungan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang memperincikan adab-adab berzikir kepada Allah bersesuaian dengan tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita semak dalil-dalil zikir berjemaah yang dimasukkan itu. Dimulakan dengan dalil pertama. Dalil pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan zikir secara umum. Lalu mereka memahaminya. Seseorang itu dianjurkan berzikir dengan apa jua cara, baik perlahan atau kuat, baik bersendirian atau berjamaah, dengan apa jua lafaz yang disukainya. Asalkan banyak berzikir, kerana ayat-ayat Al-Quran ini menganjurkan agar banyak berzikir. Terdapat beberapa ayat yang dimasukkan sebagai dalil pertama ini. Berikut dikemukakan 3 daripadanya. Ayat pertama merujuk kepada surah Ali Imran, surah ketiga ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar." Bermaksud, dan perbanyakkanlah berzikir kepada Tuhan kamu dan bertasbihlah pada waktu malam dan pagi. Kata kunci bagi mereka di sini ialah perbanyakkanlah zikir. Maka zikirlah banyak-banyak. Suka hati macam mana zikir, suka hati lafaz macam mana, ya. Okey, ayat kedua yang saya sedang baca ni daripada buku saya. Ayat-ayat ini dalam buku saya, Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Okey, ayat kedua ialah surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira." Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ketiga merujuk kepada surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, ayat ke-10, di penghujungnya tu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Bermaksud, dan perbanyakkanlah berzikir kepada Allah agar kalian berjaya. Okey, baik. Demikianlah 3 dalil daripada Al-Quran yang menganjurkan zikir. Bukan sekadar anjuran biasa-biasa, tetapi anjuran untuk memperbanyakkan zikir. Maka apakah jawapan Ahlus Sunnah terhadap dalil-dalil ini? Jawapannya, baik Al-Quran atau hadis, dalil-dalil yang bersifat umum hendaklah difahami berdasarkan dalil-dalil yang memperincikannya. Berikut dikemukakan beberapa contoh, ya. Okey, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 110, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dan, bermaksud, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Ayat ini bersifat umum. Apakah dengan itu kita akan mempraktikkan perintah solat dan zakat sesuka hati? Tentu tidak. Ayat yang bersifat umum di atas
yang baru kita baca tadi diperincikan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menerangkan tentang jenis, waktu, pergerakan dan bacaan dalam solat serta jenis, nisab dan kadar zakat. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa. Ayat di atas sekali lagi bersifat umum. Apakah dengan itu kita akan mempraktikkan perintah puasa sesuka hati? Tentu tidak. Ayat yang bersifat umum itu diperincikan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menerangkan tentang bulan, waktu mula, waktu berbuka, pantang larang dan adab-adab ketika berpuasa. Demikian juga satu lagi contoh ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bermaksud dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Sekali lagi, ayat di atas bersifat umum. Apakah dengan itu kita mempraktikkan ibadah haji dan umrah sesuka hati? Tentu tidak. Ayat yang bersifat umum ini diperincikan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menerangkan tentang tata cara, manasik, haji dan umrah. Baik. Kembali kepada ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan zikir yang kita baca, 3 tadi, yang lazim dijadikan dalil oleh pihak yang suka zikir berjamaah, sifatnya yang umum. Tidaklah bererti kita berzikir kepada Allah dengan cara, dengan lafaz, suka hati, ya, Allah, Allah, Allah sahaja. Atau hu, ah. Dan bilangan yang sesuka hati. Kalau kita rujuk dalil, hujah, mereka yang berzikir Allah, Allah, Allah sahaja, hu sahaja, ah sahaja, akan ditemui ayat-ayat tersebut. Mereka berkata Allah menganjurkan zikir. Suka hatilah dengan lafaz apa kita nak. Kemudian ada pula bilangan 200 lah, 140 lah, 170 lah, macam-macam bilangan sendiri. Sesuka hati mereka buat sebab apa? Mereka berhujah. Ayat-ayat tadi tu hanya menganjurkan memperbanyakkan zikir, maka suka hatilah kami nak tetapkan 100 ke 200 ke 170 ke kan. Okey, itulah dalil mereka sesuka hati. Okey. Sebaliknya, ayat-ayat yang umum itu, ayat-ayat umum itu hendaklah dirujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang memperincikan adab, lafaz dan bilangan zikir tersebut. Ayat-ayat yang saya maksudkan, hadis-hadis yang saya maksudkan telah pun disebut dalam video-video sebelum ini. Yang ini saya kena tekankan sebab ada segelintir orang, saya pun tak tahulah traffic jam kat mana dia orang ni. Saya dah letak dah tajuk video pun ZSS, hashtag ada nombor sekian-sekian. Setiap video, intro tu saya cakap, siri video menjelaskan buku, maknanya video bersiri. Lalu masih ada yang tonton satu video dan terus mengkritik. Padahal apa yang mereka kritik itu telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini. Atau kalau ikut tertib buku, akan saya jelaskan dalam video akan datang. Okey, macam-macam manusia kita jumpa di media sosial ni ya. Okey, dan kita sambung. Dan di sinilah terdapat perbezaan yang ketara antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah selari dengan namanya akan mencari apakah sunnah yang menjelaskan ayat-ayat yang memerintahkan ibadah-ibadah tersebut. Baik ibadah solat, puasa, haji, umrah dan zikir. Kemudian Ahlus Sunnah akan mempraktikkan penjelasan tersebut semampu mungkin. Dalam bab zikir yang kita sedang bincang sekarang ini, Ahlus Sunnah akan mencari penjelasan daripada sunnah Rasulullah SAW tentang lafaz zikir, bilangan zikir, masanya antara mutlak, yang ini bila-bila masa, atau muqayyad, yang ini terikat dengan sesuatu masa, lokasi atau perbuatan.
dan kaifiatnya. Apakah secara perlahan atau kuat? Ahlus Sunnah tidak membuat lafaz zikir tersendiri, bilangan zikir tersendiri atau kaifiat zikir tersendiri. Apa yang tidak berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya topik asal kita yang ini zikir selepas solat kan. Jadi memang ada ayat-ayat yang menganjurkan zikir, tetapi selepas solat kita nak tahu apakah lafaz zikirnya tu, maka kita cari rujuk kepada hadis-hadis supaya kita dapat tahu apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah tahu lafaznya, nak tahu pula bilangannya macam mana, sekali lagi kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada beza ya antara yang 7 kali kan, masyarakat kita amalkan 3 kali tapi yang Nabi ajar 7 kali sebagai contoh. Masyarakat kita amalkan 3 kali tapi yang Nabi ajar 10 kali sebagai contoh. Dan seterusnya nanti kita akan bincang pula tentang kaifiatnya, apakah secara perlahan atau secara kuat. Namun zikir secara umumnya adalah secara perlahan, melainkan terdapat petunjuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia dilaksanakan secara kuat. Sebagai contoh takbir hari raya kan. Tentang zikir selepas solat, apakah perlahan atau kuat, itu insya-Allah akan kita bicarakan. Berbeza dengan ahlul bid'ah, selari dengan nama mereka. Mereka mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan ibadah tanpa mempedulikan sunnah yang menjelaskannya. Bagi mereka, sunnah yang menjelaskan itu adalah semata-mata satu pilihan atau alternatif. Seseorang itu boleh memilih untuk mengikuti sunnah Nabi atau mengikuti sunnah ustazah selebriti, sunnah tok gurunya, tok syekhnya, tuan syekhnya, sunnah masyarakat dan sebagainya. Bagi mereka semua itu dibolehkan selagi tiada larangan daripada Allah atau Rasulullah. Meskipun dikatakan berzikir berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu pilihan atau alternatif, lazimnya berzikir berdasarkan sunnah Nabi adalah pilihan terakhir, yang sangat-sangat akhir ya, yang diunggulkan, yang diberi prioriti ialah zikir berdasarkan sunnah ustazah selebriti, sunnah tok guru, tuan syekhnya, sunnah masyarakat dan sebagainya. Demikianlah perbezaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Baik, sehingga sini saja dulu. Kita jumpa lagi dengan analisa beberapa dalil lain yang lazim digunakan sebagai dalil zikir berjemaah secara serentak dan kuat. Kita akan kemukakan dan kita akan menganalisanya. Saya akhiri terlebih dahulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.